المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri, yang keduanya wajib nazari. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata-mata dengan kehendak dia dan keputusan dia, menjadikan kita dan masih meneruskan, melangsungkan boleh ada keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dengan Islam itu Allah Ta'ala mudahkan kita taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita kesedaran, ada perasan kan, yang kita ni makhluk Allah lah yang jadikan kita. Alhamdulillah, itulah dikatakan iman. Dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kesungguhan, minat untuk meneruskan pembelajaran, untuk menambah kefahaman, untuk meneruskan kehidupan lurus di atas jalan-jalan ketuhanan, melaksanakan petunjuk dan panduan yang diberi oleh Nabi dan Rasul akhir zaman. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula majlis yang mulia untuk kita manfaatkan, meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni. InsyaAllah kita masih duk bicara hukum akal kalau ikut. Apa yang kita nak sambung ni adalah huraian dan pendetailan, tafsiran kepada hukum akal, khasnya dalam bab wajib. Jadi wajib akal dengan makna yang lepas, ma la yutasawwaru fil aqli adamu, perkara yang tak tergambar pada akal yang waras akan ketiadaannya. Jadi akal tak boleh nak nafi sabitnya perkara tersebut. Itulah dipanggil wajib akli. Akal tak boleh menerima kemunasabahan perkara tersebut untuk dinafi dan ditidakkan. Itulah dipanggil wajib, mesti. Dan bab wajib ni besarnya bab ketuhanan lah. Ada sikit sebanyak saya sebut beritahu yang lepas, dan bila sebut kata harus, dia banyak dalam bab nisbah Allah jadikan makhluk. Bab wajib ni besar dia dalam bab ketuhanan. Walaupun begitu, dia nak sambung dengan perbincangan bab wajib ni, kata dia wajib ni terbahagi kepada dua. Pertamanya dipanggil wajib daruri, yang keduanya wajib nazari. Hadirin sekalian, pembahagian wajib ni pandang pada sudut susah ataupun mudah, pandang pada sudut senang susahnya untuk memahamkan hukum akal tersebut.
Pandang pada sudut sedang susah tu ada dua jenis. Ada yang dipanggil daruri, ada dipanggil nazari. Maksudnya buat ukur akal ni ada yang dipanggil daruri. Kalau saya sebut dengan bahasa mudah, daruri ni maksudnya mudah, simple. Simple knowledge. Simple way of thinking. Kita memang akan dapat kemunasabahan, kemestian yang akal tak boleh dapat dinafikan sama sekali. Dan bila sebut daruri ni maksudnya mudah, tak perlu pada pengamatan yang banyak, masa yang panjang, pengamatan yang mendalam, pemikiran yang matang. Dia tak perlu sejauh itu. Bahkan sebut je memang boleh faham dah. Perkara tu memang sabit dengan akal, tak boleh nak dinafi sama sekali. Yang tu dipanggil daruri. Ada bab ukur akal ni, dia bukan bab senang. Untuk terima, untuk hadam, apatah lagi menerima di hati sanubari kita, yakin, saya yakin-yakinnya, dia perlu pada pengamatan, perlu ada kepada penelitian, perlu ada metodologi berfikir yang betul. Dengan tu baru kita boleh faham kepada hukum akal tersebut. Dengan tu baru boleh bawa pada yakin, dan dengan itu kita beriktikad, kita berakidah. Yang tu dipanggil wajib akli nazari. Baik, itu sekali lalu sebutlah. Tengok dia sebut dalam kitab bahasa dia dan contoh dia. Pertamanya wajib daruri, artinya maksud daruri ini tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Nazar tu bahasa Arab, fikir tu bahasa Arab, tapi kita dah pakai, kita faham fikir. Dia tak perlu pada fikir, maksudnya tak perlu pada proses pendalilan, pengamatan yang jauh, yang mendalam, yang mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan dia. Bahkan atas kata dia daruri, mudah tu, tak perlu fikir dan nazar, tak perlu menilik, tak perlu memperhati, yang turut bahasa nazar tu, pada mendapatnya spontannya dapatlah. Okey. Tengok dia contoh dia beri. Seperti kata dia, penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Ayat tu, contoh tu dia bagi wajib akli yang mudah. Tapi kita kalau tak kena gaya, dia dibayar. Setiap jirim dia mesti mengambil lapang sebesar saiz dia. Bahasa orang putih dia kata matter occupied space, kan? Tak faham kita. Apa maksudnya? Maksudnya kita tak ada pendedahan bab-bab hukum-hukum akal ni. Bahkan kita tak pernah belajar pun apa yang dipanggil hukum akal, metodologi berfikir, kaedah-kaedah penakkulan akal. Kita nak sebut macam ni, bila tak pernah diasuh dan diajar ni, dari segi contoh dan misal dia sebut yang ni bab mudah, tapi kita dengar susah. Jagalah juga bab tu. Begitu juga sebaliknya, nanti ada bab yang dalam senarai dia bab susah, kita pula rasa mudah. Nak kata macam mana, macam itulah. Contoh dia beri, kata dia, yang ni hukum akal ni pasal tak dapat tidak. Kenapa? Memang dengan pastinya bila sebut jirim, setiap jirim mesti kewujudan dia akan mengisi ruang. Tak ada benda ada, yang benda ada ni adalah makhluk. Yang makhluk ni dia ada, tapi dia tak mengisi ruang, dia tak occupied space. Mustahil. Setiap makhluk mesti dia ada di alam ni. Kalau kata dia ada, saya sebut macam mana bahasa, makhluk yang ada alam ni, setiap makhluk yang ada mesti kewujudan dan adanya dia tu, atau istilahnya mesti ada zat dia, dan zat dia tu mesti memenuhi ruang. Itu nak sebut tu kita lah pula zat dia memenuhi ruang. Itulah pula. Itulah saya nak syarah panjang pun. Itu yang kena amati tu.
Jirim mengenai ruang. Kalau sebut apa? Bila sebut jirim ni pula, ambil takrif sekali lalu. Apa dia jirim? Jirim ni ialah ma yamlaul faragh. Definisi pun dah pergi ke situ dah. Jirim ni ialah setiap sesuatu benda ada yang kewujudan dia mengisi ruang. Itu baru panggil jirim. Jadi di atas jirim itu tak dipanggil jirim, melainkan benda ada yang dia memenuhi ruang, dia occupy space. Jadi tentulah jirim dia akan memenuhi ruang. Mesti ya. Boleh faham saya sebab apa? Pasal itu benda berlaziman, benda yang kalau itu adalah takrif dia, itulah dia. Takkan bila itu adalah takrif dia, tapi benda tu ternafi daripada dia. Gila apa? Untuk saya buat misal tu. Untuk mudah faham je. Yang kata akal akan kata hak tu dia je. Kipas, apa kipas? Alat untuk menghasilkan angin. Betul? Jadi atas kaedah hukum akal tu, dia tak definisi kipas adalah alat untuk menghasilkan angin. Setiap yang menghasilkan angin mestilah dipanggil kipas. Dan kipas adalah alat untuk hasilkan angin. Faham? Tak faham? Atau muskil lah. Kenapa panggil kipas? Astagfirullah. Orang bengap mengatakan tu. Sikit lah sebut kan. Kan very simple kan. Very simple lah. Kalau saya mengaji ada guru sebut, kalau misal tu agak menyukarkan kita untuk kita faham yang kata dia ialah mudah. Contoh hukum akal ni adalah hukum matematik. Pasal dia adalah hukum akal mudah sebenarnya. 2 campur 2 boleh jadi 5? Tak boleh jadi 5. Ada keberangkalian nak 2 campur 2 5? Betul. 5 campur 5 10. Boleh jadi 11. Boleh jadi 9. Tak ada apa-apa keberangkalian ke untuk jadi 9. Yang ni bukan kita dah biasa 5 campur 5 10. Mungkin satu hari nanti kita kira 5 campur 5 jadi 9. Boleh itu? Tak boleh. Itu matematik. Itu matematik lah. Tu kuat akal tu. Satu siapa lemah matematik dia kuat akal. Siapa lemah matematik ni? Tanya kita. Kuat akal. Macam mana pun kalau pandai matematik pun dia ada akal, tapi matematik benda mudah. Dengar elok matematik benda mudah. Tapi ramai tak orang gagal matematik. Apa pasal? Dia tak pandai penakkulan akal tu. Begini. Penakkulan akal tu. Istilahnya apa? Kaifiat cara berfikir untuk memahamkan sesuatu kepada sesuatu tu. Dia gagal. Sedangkan ada benda yang memang berlaziman tu. Kalau saya sebut mudah, cuma saya nak sebut ni, dia hukum akal tapi dia melibatkan bahasa. Saya guna bahasa Inggeris sikit. Pasal yang tu pun kita belajar nanti ke depan, dia ada pembahasan dan bahagian dia. Tapi istilahnya dia hukum akal. Walaupun dia bicara buat bahasa je. Something that can print, we call it printer. Betul? Kenapa panggil printer? Pasal dia boleh print. Boleh? Boleh tak? Benda tu boleh print, tapi bukan printer. Boleh? Dia boleh print, tapi dia blender. Blender tapi printer. Dah blender lah. Blender printer lah. Print, printer lah. Drive, driver. Cook, cooker. Boleh? Teach, teacher. Orang putih sedang. Takkan tak faham lah tu. Boleh jadi tak somebody that can teach someone, but he's not a teacher. Yang tu yang
walaupun dia dalam bahasa dan sebut konteks bahasa, tapi dia ada berlaziman. Betul? Allah Ta'ala, He create all the human being, so He is the creator. Betul? Takkan Allah Ta'ala He make the creation, but He is not the creator. Mengap apa? Okey, siap. Tu daruri tu. Daruri tu. Boleh? Faham? Cuma saya sebut dalam bentuk bahasa, pasal kita akan belajar nanti yang istilah daruri. Allah bila disempurna, tentulah ada pada dia segala sifat sempurna. Dan bila sebut kesempurnaan, tentulah kesempurnaan paling besar sekali wujud. Boleh? Faham? Takkan dia ada tapi dia tak wujud. Takkan dia yang sempurna tapi dia tak wujud. Gila apa? Boleh? Benda tu simple je tau. Tapi kadang-kadang kita nak faham tu sampai juling-juling mata. Popular dengan bahasa gitu. Yang ni yang mengaji dalam bab hukum akal ni, kerana dia mencabar sikit dalam bab ni. Baik, saya tak panjang kat situ. Kalau tak faham jirim apa, maksudnya kadang dia bukan masalah apa, masalah bahasa tu. Pasal tak faham jirim tu apa. Tu yang saya bagi definisi. Jirim ni apa? Kalau istilah barat dia maujudun yang melaul faraq. Dia benda ada, yang setiap benda ada yang dia memenuhi ruang. The matter yang the occupied space, we call it jirim. Jirim tu dalam bahasa Arab lah. Dan tarikh jirim ni jirim dalam kaedah bahasa Arab, dalam kaedah ilmu tauhid, bukan jirim dalam istilah Melayu sains. Itu lain kan. Ada jirim, ada jisim, ada juga dipakai, tapi lain. Setiap benda ni banding dengan graviti, dia ada jisim dia. Itu istilah sains. Arab lain. Satu kadang-kadang bercelaru sikit bab-bab macam ni. Pasal apa? Pasal istilah tu. Lain ilmu, lain definisi dia. Satu cabaran mengaji ni, kita kena ingat definisi dalam setiap ilmu masing-masing. Pasal setiap ilmu kita mesti ingat takrif dia. Takrif dia. Satu kalau kita belajar fiqah ke, belajar tauhid ke, belajar tafsir ke, untuk dia nak hurai satu-satu, dia mesti akan cerita bahasa, lepas tu istilah. Bahasa dan istilah. Pasal dia ada makna bahasa yang segera dipaham, tapi apa maksud yang dikenaki? Dia ada istilah yang sepatutnya mesti dihantar dan dipaham dengan makna macam ni. Ngaji ni antara cabaran dia ambil faham lughah dan istilah tu lah. Lughah dan istilah tu. Jadi asal disebut jirim, dia lah benda ada yang memenuhi ruang, itu dipanggil jirim. Jadi kalau gitu, apa dia jirim? Jirim mesti memenuhi ruang. Maksud apa? Kalau tak memenuhi ruang, tak panggil jirim. Jadi kalau ada benda ada yang dia tak memenuhi ruang, sesuatu yang ada tapi tak memenuhi ruang, dia bukan jirim. Jadi Allah ada, Allah memenuhi ruang, subhanallah. Jadi apa kita nak sebut? Allah bukan jirim. Siap? Kalau ada orang berfikir cara pelotak singit macam Wahabi tu, dia kata apa? Allah ada, takkan dia ada tapi dia tak bertempat. Ni duk reka, dia marah pula. Orang duk nafi dan tolak sangkal pahaman dia duk faham Allah di aras tu. Dia kata apa? Allah ada, takkan dia ada tak bertempat. Mesti ada tempat, dah dia ada. Cuma tempat di mana kita tak tahulah, tapi takkan dia ada tak bertempat. Dia mesti bertempat. Ada pula. Makhluk bolehlah kau cakap macam tu. Allah, kalau Allah dia kata Allah ada tapi Allah dah ada, tentulah dia bertempat. Maksudnya melazimkan tempat bagi Allah Ta'ala. Jadi siapa yang Tuhan ni siapa? Tempat ke Allah? Yang kodim ni siapa? Allah ke tempat? Yang wujud ni tempat ke Allah? Tu. Itu tempat-tempat yang istilahnya dia ada hukum syarak yang nak kena faham, berakidah yang kena faham, dan dia mesti tepat punya dengan kaedah metodologi berfikir. Mestinya. Pasal ulama kita dah semak lah.
Dia bukan benda baru. Dia benda dah semak, dah dirumus, dan istilahnya dah dimeterikan. Dia benar. Yang turut bahasanya kan. Dah disemak, dah dirumus dan telah dimeterikan. Meteri faham? Meteri. Tak faham? Dah dicop, dah seal. Apa? Bahasa moden sikit. Dah petri lah. Dah lock. Apa lagi? Bukan lockdown. Lockdown lain. Lock. Dah welding lah. Bubuh dalam peti besi dah. Tak boleh buka lah. Skru ketat punya. Macam tu kot kan. Lockdown lain. Tu dia ingat corona lah tu. Ingat lockdown tu. Nak tunggu 28 ni punya seksa. Tengok. Dia lanjutkan lagi 2 minggu. 29 sehingga 12 Januari. 12 Julai. Ya. 12 ke? 29, 30, 31 kan. Betul ya? 13 Julai dilanjutkan kata dia. Meloponglah kita lagi tunggu. Nak buat bangunan tak boleh, nak pergi kerja tak boleh. Dia nak bagi sarankan kita makan ubat pun tidak. Dia nak suruh kita jaga kesihatan pun tidak. Dia suruh stay at home, stay at home, stay at home. Takkan tak ada satu solusi pun kan. Pasal ramai yang dah pergi tu jadi sihat. Ada yang makan macam ni, ada yang makan macam ni, ada yang makan guna wak panas. Sarankanlah untuk kita buat apa-apa yang kalau kita kata bukan semestinya yang tu menyembuhkan sekalipun, bagilah satu cadangan untuk boleh memberikan jadi satu sebab imunisasi dan menghindarkan boleh ada rantaian-rantaian COVID ni. Bukan just only stay at home, bukan macam tu. Habis tahu macam bodoh dia. Bagus siam. Siam bila ditemu formula-formula yang herba ni, dia sebut apa yang dia orang temu? Ke kucing hitam. Hempedu bumi. Daun hempedu bumi tu. Memang masyhurlah belah siam. Yang temu pun doktor siam. Dia bertengok, dia yang buat kaji. Pasal doktor dia sampai tahap macam tu. Dia tak yang bengong hanya ikut WHO ni. Kaji. Cuba. Lepas tu kita dengar mana ada kes. Waktu kita duk kes naik-naik tu, sekarang saya tak tahu, tak ikut perkembangan sangat. Dia sampai berapa bulan tak ada satu kes pun coronavirus. Malaysia tak nak buat pergi ngecek ke tumpang ke. Lagipun dah didedahkan pun. Kata dia, hempedu bumi. Awak berlagak sangat tak nak ambil daripada Thailand. Sikit saya tak boleh, saya baran lah saya sebut itu. Saya apa tu? Jadi bengap. Dia nak suruh vaksin juga. Ada orang keluar vaksin tu pun dia kata, vaksin ni bukan ubat. Vaksin ni pun kena pakai mask lagi. Vaksin pun boleh kena jangkitan lagi. Vaksin ni nak bagi badan kenal virus saja. Kaedah perubatan bukan ambil virus masuk dalam badan. Virus pula ada varian baru. Kaedah kita teorinya, kalau ada varian baru, sepatutnya bukan kaedah perubatan dia adalah menggunakan vaksinasi. Pasal dia varian baru. Bila varian baru, yang lama macam mana? Tak sesuai dah dipakai, tak relevan macam apa. Ni varian baru, kalau masuk vaksin, badan tak kenal hak baru. Badan kenal hak lama. Jadi cocok buat penat, mengambil duit dia. Tu pun duk order lagi juta. Tu tak cerdik ke apa? Saya bodoh-bodoh saya, orang saya rasa saya boleh faham. Saya bodoh, saya kata saya bodoh. Kan? Dia orang tu cerdik-cerdik tapi macam bodoh. Kok saya bodoh tapi nampak cerdik lagi kot. Baik. Lagi marahlah orang. Cerita apa tu? Boleh pergi sana? Macam mana boleh cerita corona apa ni? Petri lock, bukan lockdown. Tu yang ada lah jalan juga ke sana kan. Ada pasal tu. Macam tu lah Petri lock. Apa dia? Kita dah faham sesuatu tu, ambil. Jadi asal nak sebut kira campur matematik, dia adalah bab ukur akal dan dia adalah bab daruri sebenarnya. Mudah. Waktu saya ngaji, masa saya sekolah kebangsaan tu, cikgu sampai bagi cikgu motivasi lah kan, kata apa?
Pelajaran yang paling mudah adalah matematik berbanding dengan bahasa Malaysia. Terkejut kita dengar. Mula-mula saya dengar perkataan tu terkejut. Betul ke susah? Betul ke salah perkataan tu? Matematik ialah pelajaran yang paling mudah. Dalam banyak-banyak subjek, matematik ialah pelajaran paling mudah berbanding dengan bahasa Malaysia. Kita dah rasa bahasa Malaysia mudah kan? Okey, soal. Siapa yang memang buat karangan boleh dapat 100%? Matematik, boleh tak kita jawab soalan matematik dapat 100%? Saya tanya, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh siapa? Bengap, tak ingat formula, kurang latihan. Tapi bahasa Malaysia, kalau ada apa istilahnya, ahli sastrawan negara sekalipun, kalau dia masuk SPM, pemeriksa kertas dia tak akan bagi karangan. Kalau kata markah 20, dia akan bagi 20/20. Dia tak akan bagi. Habis kuat dia boleh bagi 19.5. Dia tak akan bagi 20/20. Matematik, ya? Boleh. Di mana senang? Matematik ke bahasa Malaysia? Saya telah buktikan. Tukar akal tu. Tukar akal lah tu. Cara berfikir betul. Oh, betul. Saya mengajar satu metodologi berfikir. Apa yang jadi masalah apa? Tak ingat formula, tak faham. Formula pun tak tahu nak selesai macam mana. Jalan kerja pun tak buat, latihan pun malas. Mana nak boleh. Bahasa Malaysia pun nak kata senang, tak dapat distinction pun, tak dapat cemerlang pun, tak dapat straight A pun, buat karangan pun ayat pun tak power langsung. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu kan. Jadi senang matematik kan, senang bahasa Malaysia. Tak wani nak jawab apa. Senang matematik. Senang matematik ialah hukum akal. Ada bab yang very solid. Mesti jawapan. 5 jambul 5. Saya menerima hadiah ni dari ke daripada Abu? Contoh Abu lah kan. Saya menerima hadiah dari Abu ke daripada Abu? Ya. Dari dengan daripada pun tak pandai. Macam mana ni? Mana cikgu? Okey. Cikgu pun tak boleh jawab. Oh, bukan cikgu BM. Tapi Melayu ke Jepun ni? Melayu pun tak boleh jawab. Tapi 5 campur 5? Kan senang ku akal. Alamak. Nak buat spoil tu. Saja kita gua tu nyambil lah kita tension pula. Dia mau masak apa baru sama sini ni. Itu bukan ku akal, itu ku adat. Kita ambil sunat tu. Bila bau je ni bau nomeh ke bau kepui? Bau nomeh garing, goreng ke nama kepui? Ni goreng ni macam ni kan, pakai minyak. Ni pakai minyak ni kalau macam ni. Macam mana boleh tahu? Dia bukan hukum akal. Hukum adat. Tu hukum adat. Hukum akal dia apa? Yang menggoreng tu mesti ada. Mana boleh ada bau goreng, tak ada orang goreng? Bengap apa? Itu hukum akal. Yang ni yang nak cari mana hukum akal, mana hukum adat tu. Satu, kita makan nasi kenyang. Kenyang memang ada. Memang ada. Makan nasi kenyang. Itu hukum adat. Mana hukum akal? Takkan tak kerti jawab kot. Mana hukum akal? Yang mengenyangkan mesti ada, tapi bukan makanan. Sebab takkan makanan boleh kenyangkan kita. Kita yang ada akal pun tak boleh kenyangkan kita. Takkan makanan tak ada akal boleh kenyangkan kita. Makanan bukan ada pergerakan. Makanan bukan bernyawa. Bila tak bernyawa, kepelikan macam mana kita yang bernyawa pun tak boleh bagi kita kenyang. Macam mana benda tak bernyawa boleh bagi kita kenyang? Tapi makan boleh jadi kenyang. Mesti yang mengenyang mesti ada. Tapi yang kenyang, yang mengenyang kita bukan makanan. Tapi ghalibnya makan kenyang. Yang tu nazari tu. Tu nazari tu. Nazari. Yang tu yang kita belajar tauhid nak bagi dapat, tu lah. Yang tu yang semalam pun saya sebut pagi tadi. Asas kita belajar tauhid ni, macam mana Allah yang kita tak nampak dengan mata tapi sedar sesedarnya, la ilaha illallah. Tak pejam mata ke, buka mata ke,
Faham kita siapa Allah Ta'ala. Sedar kita siapa Allah Ta'ala. Idrak kita ke Allah. La ilaha illallah. Ilmu yakin tu mesti jelas. Pasal yang tu baru istilahnya ada akal. Kalau tidak, tak ada akal namanya. Tak ada akal kalau hukum apa? Hukum macam binatang. Macam mana pasal binatang? Pasal ada akal yang sempurna, ada jalan, ada kebolehan untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk faham ke Allah Ta'ala, tapi tak guna langsung akal untuk pergi ke Allah Ta'ala. Yang guna apa? Merepet aja banyak. Akal ada. Yang tu yang Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, macam lembu gamin. Masalah akal lah. Masalah akal. Okey, jadi nak boleh ada kebolehan menilai ni memang kena ngaji lama sikit lah. Saya sebut sekali lalu misal tu dengan selain dia bagi contoh, jirim ni memenuhi ruang. Saya sebut tadi. Kalau benda tu dia boleh blend, kita call dia blender. Tu pun ukur akal tu. Dia bukan ukur adat tu. Ukur akal. Allah Ta'ala, kita ni mesti apa? Kita be create kan. Created. Kita bila created mesti ada creator yang buat perbuatan create tu kan kita, yang dengan tu kita ada. Mesti ya tu ukur akal tu. Ukur akal tu. Cuma yang tu akal nazari. Saya nak cerita ukur akal tu. Kalau yang daruri ni 5 campur 5 10, 5 kali 2 5 5 10, 2 kali 5 tu apa? 2 ni 5 kali 2 10. Kuat akal. Kuat akal. Kalau macam lagu bangau tu, yang tu kuat adat. Bangau, kenapa engkau kuyus? Bunyi kuyus pula dah. Macam mana aku tak kuyus? Rumput panjang sangat. Yumput, kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Itu apa? Itu ukur adat tu. Ukur adat. Proses macam ni. Bukan ukur akal. Ukur adat pun dia ada sikun adat dia. Tapi akal, dia ada sikun akal yang pasti. Hukum adat, dia ada sikun adat yang selalunya begini, berulang kali. Tapi boleh disebalik. Kemahiran orang kata apa, penguasa nak boleh menguasai ukur adat, ukur akal ni. Kalau saya punya pengalaman mengaji ya, makan masa. Mula-mula kita memang tak pandai. Kita dengar je lah celoteh suku kita ngajar gini. Pasal kita tak baru ngaji, baru kita tak boleh nak mengenal. Kita punya kebijaksanaan pun terbatas. Ilmu ni pula baru kita tempuh. Kita nak boleh menilai mana hukum akal, hukum adat, yang tu pun kadang kabur ni, masih kabur. Itu yang kita tak boleh dapat tauhid ke Allah Ta'ala tu. Itu yang kita tak boleh dapat sedar ke Allah Ta'ala tu. Pasal kita duk rasa kita berakal, kita sedar ni bukan sedar dengan akal rupanya, tapi kita sedar dengan adat. Kita baru masak ni, ada orang masak, tapi kita tak dapat dengan tauhid apa dia. Allah telah takdirkan ada orang masak. Nak jamu siapa tu? Jamu kita. Allah bagi rezeki kita. La ilaha illallah. Ada orang main mengaji, ada orang dia punya kerja khidmat. Ngaji juga, sambil masak boleh dengar tu. Kadang-kadang yang bagus yang masak lagi, yang duk khidmat tu. Hak tu lagi faham daripada duduk ni. Duduk ni tidur. Hak mana saya tak tahu lah. Tapi bukan orang sini. Bukan orang sini. Ya, dengar elok. Kami muzakarah kan. Lagi makan muzakarah. Memang nak join muzakarah kami sila lah. Kena masuk dalam rumah lah. Tak makan nasi pun sembang lah. Okay. Kalau ada masa lapang. Tapi diam-diam sudah lah. Sehari kena $1,000 pula. Kena bayar pula RM5,000 pula. Sejahtera pun tak buat apa dia rumah. Dia kena buat kat bilik satu, kat dapur satu, bilik ayah satu. Masuk je My Sejahtera. Masuk tandas My Sejahtera. Pekat tu QR code tu.
Apa cerita tentu sikit saja je. Cerita-cerita bab tu. Apa cerita ni? Hukum akal daruri. Baik. Yang keduanya wajib nazari. Maksud nazari ni, nazar tu sendiri dah makna tu dah. Apa dia? Dia adalah hukum akal yang berhajat kepada fikir dan nazar. Maksudnya dia perlu pada pengamatan. Memang sebenarnya perlu pengamatan, cuma yang ni kat kita ni, dengan contoh dia nak beri, kita bukan mengamati tapi kita dah hafal. Tapi sebenarnya kita belum lagi dapat memahami sampai jatuh ke hati, bahkan kita hanya hafal. Itu masalah kat kita. Contoh dia beri, dengan apa dia bagi contoh? Apa, setiap jirim memenuhi ruang. Dengan dia bagi contoh yang nazari ni, apa dia? Seperti wajib ada zat Allah dan wajib ada segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah Ta'ala. Kita dengar macam ni, senang ya? Faham nanti ya? Allah ada tak? Ada. Apa hukum ada Allah Ta'ala? Wajib. Bila Allah ada apa? Ada zat dia. Bila ada zat dia, mesti ada apa? Ada sifat dia. Soal, memang faham ke? Dah amati ke hafal? Hafal. Tu lah kita. Itu yang saya ngaji pun, bila Tok Guru sebut-sebut macam ni, contohlah kalau tanya pun, Allah ada tak? Ada? Apa bukti Allah ada? Ada alam ni. Macam mana boleh dapat? Dengar Tok Guru sebut lama lah. Dalam kitab pun sebut gitu. Jadi kita bukan menggunakan keupayaan nazar, fikir tu. Dengan itu kita akan memahamkan bahawasanya mesti alam ni ada pencipta. Kadang-kadang orang putih lagi cepat dapat faham tu berbandingkan kita, pasal kita hafal. Jadi kita tak explore, kita tak enjoy, kita tak gunakan akal yang orang Ta'ala bagi satu keupayaan besar ni untuk kita faham benda tu. Bahkan hanya sekadar hafal, lepas tu kita rasa kita dah okey lah. Yang tu yang kita, kalau kita belajar berguru lagi dalam bab-bab ilmu tauhid ni, macam mana supaya sentiasa sedar ke Allah, boleh mengagungkan Allah Ta'ala, sedar kita ni nak bergerak ni buat Allah yang gerakkan kita. Takkan boleh dapat macam tu, melainkan melalui proses ni balik. Proses apa? Proses fikir dan telik. Hafal memang hafal lah. La haula wa la quwata illa billah. Dah hafal belum? Lama dah hafal. Lagi apa? La dar wa la nafi' illa Allah. Yang tu kot tak bisa dengar kan? Dah hafal belum? Dah hafal lah. La ilaha illallah dah hafal belum? Faham tak faham? Yang tu yang ada kat kita banyak tu. Apa dia? Kita banyak hafal. Kita banyak hafal. Jadi kita bukan dapat dengan proses berfikir, dengan proses ilmu. Untuk dengan itu kita faham. Apa yang kita lihat, dia faham. Bahkan hukum adat, macam mana nak sebut hukum adat yang sepatutnya kita boleh, yang kita tak payah belajar pun boleh faham, tapi yang tu kita belajar. Hukum akal yang memang kita takkan pandai, melainkan kena ada tunjuk ajar dan mengamati dengan akal fikiran yang waras, dengan fikir sedalam-dalamnya, baru boleh dapat faham sungguh. Dengan hukum akal yang nazari ni, khasnya dalam mengenal Tuhan, mensabitkan zat Allah, sifat Allah ni, sepatutnya kena amati dia. Tapi kita tak amati dia. Satu, kita tak dapat pelajaran tauhid dan tak dapat betul-betul memahamkan ke Allah, zat dia, sifat dia, berbanding dengan kita faham ke makhluk. Kita masuk rumah kita, tengok bersepah. Apa faham? Tak faham? Semua mangkuk ayun kayu dengan batu, tak faham apa benda. Rumah kita kunci, tak, pintu terbuka. Perasan tadi mah berdebar lah, tup tup. Betul? Dalam duit ada, dalam rumah ada 80,000 lah tu. Tup. Orang bukan tahu kita simpan duit, tapi kita macam mana?
Hei, tadi perasan kunci pintu, macam mana boleh terbuka? Buka pintu. Kan? Bersepah. Astagfirullah. Pergi mana dulu? Pintu tempat simpan duit dulu. Agak duit ada. Saya nak kita apa? Apa faham? Pintu terbuka, barang bersepah. Apa? Ada orang masuk. Orang tu siapa kita tak tahu. Tapi cepat tak berfikir. Tadi siang ni malam kan, gelap kan. Kita fikir apa? Malam. Kalau orang ahli tauhid kalau macam mana? La ilaha illallah. Dia yang tulijul laila fil nar wa tulijun nahara fil lail. Engkau lah yang memasukkan siang ke malam, malam ke siang. Dah ada dah pun dalam hafalan. Dah ada dah pun dalam wirid. Tapi macam mana? Hafal. Sedangkan semua tu jalan-jalan tauhid. Jalan-jalan tauhid. Ni yang kata bab-bab dalam bab ketuhanan ni dia perlu pada tilik. Dia perlu pada fikir dan nazar untuk mendapatnya. Nak memahamkan ada Allah yang mentadbir, Allah yang bagi jadi, Allah bagi hidup kita, Allah bagi rezeki kita, Allah bagi melihat kita. Kita bukan tak boleh dapat, tapi bila kita hafal dan kita dah rasa macam benda tu senang, sedangkan dia bukan senang. Nak sebut tentu lah. Sebenarnya dia bukan senang, dia susah. Dia kena telik, dia kena amati. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk melawan proses yang kata kita selalunya akan terpengaruh dengan hukum adat, kita bukan dengan hukum akal mengenal siapa yang urus sebenarnya, tapi kita akan hanya melihat kepada proses adat yang jadi sabab untuk berlaku apa yang di depan kita. Kalau balik-balik rumah lagi tengok makanan terhidang, macam mana? Siapa hidang? Orang rumah lah, isteri lah, contoh lah kan. Orang rumah hidang, hukum adat jauh sikit, hukum akal apa? Tengok terhidang, macam mana? La ilaha illallah. Allah jadikan isteri aku untuk hidang makanan untuk aku. La ilaha illallah. Itu hukum akal. Itu hukum akal. Makan pula sedap orang masak. Hukum adat. Mana hukum? Hukum akal. Allah yang bagi sedap. Letak pada batang lidah. Lidah kita ni boleh rasa manis, masam, garam, lemak. Boleh rasa macam ni. Ni asam pedas, tempoyak, lemak. Apa benda ni? Masak apa ni? Asam pedas, ada bunga kantan, tapi ada tempoyak, tapi lemak. Puluh makan. Tak tahu. Biarlah makan sedap jelah. Sedapnya. Tauhid tak dapat. Macam mana? La ilaha illallah. Nak kata apa? Takkan boleh dapat tauhid melainkan kena dengan fikir dan nazar. Kena fikir baru boleh dapat ketuhanan. Kalau tak fikir memang tak dapat. Itu dapat apa? Dapat hukum adat je. Kalau makan dapat makan je, minum dapat minum je, tidur dapat tidur je, rehat dapat rehat je. Tauhid tak dapat. Macam itulah sekali lalu bahasa tu kan. Yang tu yang kalau kita mengaji dengan guru-guru yang asuh tauhid ni, kita akan bertemu lah. Istilahnya bertemu buku dengan arwah ni. Dia akan sebut-sebut kata dia, aku lama dah benda ni aku faham. Kena hantuk saja. Kelepok kena. Satu orang-orang yang memang dalam sentiasa sedar pada Allah Ta'ala, dia tak lalai dalam bab ni. Yang memang tak lalai dalam bab ni siapa? Nabi Rasul. Satu Nabi Rasul ni, kita belajar sifat Rasulullah ni, dia berjalan macam mana? Dia berjalan seolah-olah ada sesuatu dia sedang menanggung atas kepala dia. Saya biasa jumpa ada guru saya yang dia macam ni. Dia punya karakter dia macam ni. Dia berjalan ni macam mana? Dia makan pun
Tuan-tuan kau tak pernah tengok. Saya jumpa, bukan seorang, guru dengan anak-anak murid dia, yang anak-anak asuhan dia, semua perangai gitu. Tambah syekh yang besar tu, duduk atas pentas, umur 90 lebih lah. Tak pernah saya tengok dia lelap, saya yang lelap. Saya tiru dia ni. Tak leka tu. Tak leka tu. Itu dia, keliling dia tu. Kita pun berlakon sikit. Dah dia diajar, dari kita diajar macam mana nak jadi macam dia mah. Tiru lah juga. Depan ni mah lepas habis majlis, hilang habis. Tapi duduk majlis dengan dia orang macam mana? Kita pun jadi macam dia orang. Kadang guru bukan buat apa pun, dia duduk atas kursi, anak murid semua common, duduk je. Berapa orang datang majlis ni katanya? Ada 200 orang. Malaysia berapa orang? Ada baru 14. Malam ni datang lagi 6 orang. Ji. Masak apa hari ni? Tanya tu bukan tanya semata-mata, tapi dalam bertanya tu dia ada sibuk dia. Kita boleh lihat, tuan saya tak tahu, saya boleh lihat dia punya sibuk dia, dia ada sibuk dia. Dia duduk bercakap dengan kita tu, dia ada sibuk dia. Dia duduk bertanya, dia ada sembang, orang duduk soal jawab dengan dia ada sibuk dia. Rasulullah kita nak tengok sifat dia macam tu. Rasulullah dia jalan macam mana? Dia ada sibuk dia. Dia berjalan, dia tengok. Tapi dia ada sibuk dia. Sibuk hati dia dengan yang kita tak, kalau tak belajar kita tak tahu nak sibuk ke situ. Kita ada juga sibuk jalan kadang-kadang. Kita sibuk tak? Kita bukan sibuk fikir Allah. Mentauhidkan Allah. Allah bagi ke dekat aku, bagi ke berjalan. Sibuk apa? Sibuk tak peduli siapa ada keliling kita. Sibuk ni. Apa? Sibuk ni fikir anak ni, yang ni tak makan kerja tak ada, yang ni duit tak ada, yang ni tak ada pakai habis, yang ni sakit, yang ni meninggal, yang ni. Macam-macam fikir. Ada juga. Tapi bukan sibuk ke orang salah, tapi sibuk dia bahasi Allah. Sikitlah ke sana. Ustaz tu kalau kita belajar tauhid betul-betul, jumpa bertemu buku dengan kuas ni, guru kita dia ajar ni, best. Dapat guru tu memang best. Memang best. Yang tu kena ngaji lain lah tu. Kena khas, kursus khas tu. Kursus khas tu. Kalau macam ni pun rasa macam dah khas dah, kalau yang tu memang kena khas sungguh. Dan yang tu adalah selazat-lazat nikmat kalau dapat atas muka bumi. Tak ada makan minum, tak apa. Pasal apa? Pasal memang benda yang paling lazat atas muka bumi bukan makan minum. Bukan makan minum. Siapa dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat Allah, dia tak dapat segala-galanya. Kata-kata ulama ni tu. Man wajada Allah, wajada kulla syai. Siapa yang dia faham Allah, tauhid ke Allah, sedar dia ke Allah Ta'ala, dia dapat semua apa yang ada atas bumi ni. Macam apa? Dia dapat pemilik langit bumi. Kita kalau dapat Perdana Menteri macam mana? Perdana Menteri itu pak mentua kita macam mana? Pemaisuri tu, Pemaisuri Agung tu mak mentua kita macam mana? Untuk anak, anak mak mentua, untuk anak dia, bini kita lah kan. Kita kahwin dengan anak agung, bukan anak jagung. Contohlah macam mana? Nak risau apa? Kita bersusah-susah lagi kata dia. Kenapa kau macam ni? Kabarlah kena marah pula. Kena marah pula. Apa saya nak sebut? Panjang tu kalau syarah tu. Allah. Cuma nak dapat dia apa? Yang tu nak dapat dia kena nazar, fikir, nazar. Bab tu kita rasa macam kita boleh dapat. Tak, dia tak boleh dapat melainkan fikir, nazar. Kalau ada ilmu yang didedahkan pun belum tentu dapat, pasal dia kena guna akal fikir. Kena fikir, kena tafakkur sentiasa. Satu ada isyarat dalam hadis Nabi SAW, kata dia,
fikru sa'atin khairun min ibadati sanatin. एक लिहाजा fikir hai bekhtar, mula saya sebut urdu ni, fikir walaupun sedetik sesaat dia lebih baik daripada ibadat setahun. Ibadat setahun tak ada fikir apa pun, tak renung pun siapa yang kita duk beribadat, duk sembah. Tapi bila kita berfikir ni, oh Masya Allah, dia ada kesedaran tu, kesedaran berfikir tu. Dengan kita fikir tu, kita sedar dan dapat apa sepatutnya kita dapat tu. Tu. Yang tu dah dia kata hukum akal yang nazari. Dan memang pengalaman, kalau kita ada pengalaman pernah guna akal untuk berfikir sesuatu, dapat sesuatu dengan kita berfikir tu, kita akan sonok berfikir. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya ada pengalaman mengaji macam-macam. Kalau tak dalam bab ilmu tauhid pun, bila kita pernah fikir, dapat macam mana? Antara bab paling seronok lah. Buat pula macam mana? Jadi. Masya Allah. Best lah. Seronok lah. Apatah lagi yang kita fikir tu, apa yang benda yang susah nak belajar, nak dapat, nak faham, dia tengok dapat. Masya Allah. Best ni. Best ni. Paling best sekali ni apa dia? Orang lain tak faham untuk boleh dapat, boleh faham, boleh sedar dalam bab ketuhanan. Kita boleh sedar dan faham dalam bab ketuhanan. Bestnya. Khas-khas atas kita bicara ni nak sebut tak nazari itulah. Nazari. Dia memang berajak kepada fikir. Panjang umur insya-Allah kita jumpa. Satu antara yang kita duduk belajar ni, belajar apa? Belajar hukum akal. Belajar berfikir. Belajar fikir. Dan mengaji juga, boleh sebut mengaji ni, bila kita mengaji berfikir, dengar, ni pesan tutup guru kita apa dia? Tutup guru saya duk mengaji, dia mereka ramai sebut macam ni, kata dia apa? Kita perhati tutup guru alim ulama, para awliya, mereka ni kebanyakannya payah nak jumpa yang nyanyuk. Payah nak jumpa yang nyanyuk, yang hilang akal, hilang fikiran, nyanyuk, hilang ingatan, payah. Pasal apa? Pasal mereka sentiasa berakal dan menggunakan akal mereka untuk mengenal Allah Ta'ala yang walaupun tak tengok dengan mata. Tambah mereka yang memang ahli zikir, mereka takkan jadi nyanyuk. Maksud apa? Otak dia sentiasa dia pakai. Itu dia pakai. Orang yang tak pakai otak ni, yang tu jadi nyanyuk. Lembab bodoh. Maksud apa? Atau nak buat apa? Apa tidur kan? Apa? PKP. Buat apa boleh tidur je lah. 3 bulan, 3 tahun stroke. Biasa gitu contoh. Siapa? Otak tak jalan langsung. Satu antara nak bagi otak jalan apa? Baca Quran. Pasal semua pakai dengung tak dengung, yang ni dengung tak dengung, yang ni panjang. Was-samaa'i dzatil buruj. Ibu baca dengan memek muka dia. Panggil apa? Getaran suara tu menyebabkan bergetar otak, neuron otak tu dia akan bercahaya, berfungsi. Dia orang baca Quran banyak cerdik. Orang yang duk baca Quran, orang yang banyak mengajak manusia ke jalan benar, cerdik kan? Kalau dia bodoh je macam mana? Quran tak kerti baca, duk belek tu je. Kalau mata pun duk macam ni. Pergi ke doktor pun kata, ni mata pasal apa doktor? Mana saya tahu. Kalau dia nak pakai spek ke tak apa, saya boleh buat. Yang ni mata duk kencing. Wah, ini buat balik lah. Tak tahu punya. Mesti jumpa orang lain. Pergi jumpa lain punya spesialis. Wah, tak lah spesialis ini punya. Ini spesialis saraf punya. Kena jumpa. Wah, tak tahu. Apa nak sebut ni kan. Tutup guru yang memang guna akal ni jarang nak jumpa nyanyuk. 90 tak nyanyuk. Tuan guru cicit ni tak nyanyuk sampai akhir hayat. 100 lebih umur ni. Saya ngaji tuan guru Haji Ghazali tak nyanyuk. Arwah Fatih tak nyanyuk. Tak nyanyuk. Ingat dia tengok muka kita tu, kalau arwah Fatih, dia anak murid dia ingat. Nama kali dia ingat. Kita pun kawan-kawan kita tak ingat nama.
Kali anak saya ada benda-benda kejadian yang jumpa depan mata. Kenal? Ada pelajar-pelajar lama datang ni, kata lama tak main ziarah parti. Anak murid ramai ni, punya ramai. Mamai salam. Ha, mu ke? Dia sebut nama. Oh, mu Kadain. Mu Kadain Langkawi ke? Ha, dia tanya. Oh, duduk mana lah ni? Oh, polis ingat tu duduk di mana kampung ni mana. Ni. Oh. Kita kawan-kawan sebelah pondok tak ingat siapa duduk sebelah pondok dulu. Nama tak ingat. Itu ada potensi jadi bengap tau. Apa sikit nak sebut ni? Nak cerita apa? Gunakan fikir, akal tu, nazar tu. Satu kaedah kita nak nazar ni apa? Banyak je Quran. Banyak zikir. Zikir jangan zikir saja. Baca zikir dengan hadir. Pula tu ada ilmu dia nak zikir. Itu hal lah. Yang umum jumpa. Ini kita baru belajar pembahagian je. Maksudnya ada pembahagian bab fikir ni, hukum akal ni, dia ada yang mudah, ada yang susah. Satu tengok, orang yang pandai matematik ni siapa? Cina ke Melayu? Cina. Tapi soal, masih cerdik ke bodoh? Wish, soalan. Cerdik ke bodoh? Cerdik lah matematik, tapi masih bodoh. Siapa? Dia hanya pandai doruri. Nazari dia tak tahu. Dia tak kenal Tuhan. Melayu pun macam mana? Matematik macam mana? Memang banyak yang bengong. Oh, sedap bahasa itu kan. Kasar sikit lah kan. Ramai yang gagal matematik. Oh tu pandai ke ketuhanan. Tidak juga. Merempit ramai, ketum ramai, bos Syah ramai, bos Jan ramai, Wahabi ramai. Masalah ni tak cerdik. Jangan kata nak nazari, yang daruri pun tak kerti. Matematik pun tak pandai. Macam mana nak belajar ilmu yang lebih besar lagi kan? Untuk faham dalam bab ketuhanan tu yang merapu habis kan? Yang pandai buat apa? Berian buluh kan, pakai kabat, meletup habis bersepai tangan. Tu pandai. Dia tak berakai, buat benda semua bahaya. Buat bom lah, apalah, semua bahaya. Buat daun ketum tambuh ni, buat nyamuk, reset apa semua boboh. Semua orang mampu bukan cerdik. Yang cerdik ada, dia yang cerdik. Sikitlah tu. Yang tu menyambil yang sebut. Jadi kalau kita faham tu apa dia? Nak dapat hukum akal yang jadi orang qaum yaqilun ni, kita memang kena duduk di bawah asuhan guru yang dia pun adalah ahli fikir dan ahli nazar. Dengan apa yang ada kat dia tu, dia boleh ajar kita macam mana kebolehan yang ada pada dia tu, dia transfer kat kita. Mula-mula dia ajar ilmu dia, cara berfikir dia, contoh dia. Dengan apa ilmu yang dia ajar, metodologi berfikir yang dia beri, kita pun ada keupayaan nanti boleh berfikir macam mana dia berfikir. Yang tu yang mahal tu. Satu ilmu tauhid ni memang mula-mula hafal aja dulu. Memang banyak ilmu hafal aja dulu pun. Quran pun hafal aja dulu. Kita belajar matematik pun hafal aja dulu sepih. Tapi lama-lama baru boleh ada keupayaan ta'akulkan dia. Penakulan tu. Sama juga. Kalau kata ada Allah, ada. Apa bukti ada orang salah adanya alam ni? Mula-mula hafal aja dulu. Tapi janganlah tahap hafal aja. Macam mana keupayaan tu? Alam tu siapa? Macam mana ada alam ni, ada Allah Ta'ala tu? Kalau alam ni tak ada, macam mana pula nak faham kata masih ada Allah Ta'ala? Sedangkan walaupun alam tak ada, apa wajahnya, apa jalannya, apa kaedah berfikir dia? Dan bila sebut alam ni, sama ada alam makhluk ke? Makhluk tu sama ada manusia ke, binatang ke, tumbuhan ke, benda makhluk tak bernyawa ke? Semua tu adalah mendalilkan Allah. Pasal apa? Pasal mana ada makhluk yang boleh jadi sendiri? Melainkan semua makhluk adalah ciptaan Allah. Tu dia punya nak explore tu. Satu tu. Kalau kita faham tu, Masya Allah. Memang orang lain kena tilik dan fikir. Kita ada bantuan daripada guru dah ajar, maklumat dah diberi. Lepas tu apa? Kena latih berfikir. Kalau hanya hafal, dia tak boleh juga, dia lembab juga. Pasal nak jadi cerdik, dia ada kebolehan
ta'aqqul, tu istilahnya. Sampai faham, dengan tu boleh ada kesan dalam diri, dia akan ada sesuatu yang kat kita tu ada kendiri yang kita punya, yang guru bagi dia ajar satu hal, bahkan ada yang kita punya dengan apa guru asuh, ada kebolehan kat kita kesan daripada asuhan dia tu. Inilah baru nama belajar. Baru belajar. Ini baru panggil ta'allum, baru panggil muta'allim, baru panggil pelajar. Pasal dia terkesan. Sikit saya buat misal, ni sebab apa kita belajar ukur akal apa ni. Macam kita belajar memandu, macam mana? Mula-mula tak kerti apa, kosong. Lepas tu pergi belajar, duduk sebelah, sampai tahap tak perlu dah orang duduk sebelah, kita bawa sendiri. Bahkan kita boleh pula ajar orang pula untuk kita duduk sebelah, ajar pula orang di sebelah kita. Itu terbaik. Bab memandu memang boleh ramai orang buat macam tu. Tapi bab tauhid belum tentu ada orang yang dia belajar tauhid, guru dia pakar tauhid, dia dapat tauhid. Dia pula malam masa yang sama dia dapat tauhid, dia boleh ajar orang pula untuk jalan tauhid. Jadi sepatutnya kalau orang terpelajar macam mana? Macam tu. Macam mana gurunya keupayaan untuk boleh telik dan fikir, macam tu dia boleh tauhid kan Allah Ta'ala, sedar kan Allah Ta'ala, apa dasar ilmu dia, disiplin ilmu dia satu. Dengan ilmu yakin tu dia boleh dapat ainul yakin. Macam mana guru dapat macam tu, dia pun dapat macam tu, dia pun dapat ilmu yakin, dia pun dapat ainul yakin. Dan dia boleh ajar pula orang dengan tertib ilmu yang sama untuk orang lain pun dapat ilmu yakin dan dapat ainul yakin. Disiplin belajar macam tu. Disiplin belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Kita belajar ni baru belajar tengok pembahagiannya. Ada bab mudah, ada bab susah. Macam tu lah. Jadi antara susah-susah tu pasal apa? Ada benda yang tak nampak, tapi kena faham. Walaupun tak nampak, ada sesuatu sebenarnya kita boleh faham, lebih faham daripada apa yang kita nampak. InsyaAllah mudah-mudahan telah mudahkan kita. Bab tu, satu kita punya doa minta satu hal lah. Kita pun kadang kebolehan nak fikir apa pun terbatas juga. Semua atas taufik hidayat Allah. Kita cari sabab untuk dapat rahmat dia. Siapa-siapa yang makin berusaha bersungguh-sungguh untuk ke dia, dia bagi. Itu jamin dia. Wallazina jahadu fina anahdiyannahum subulana. Kata ulama ada sebut man jadda wajada. Ada sebut dalam pepatah lain man qara'al baba walajja walija. Siapa yang ketuk pintu, dia tunggu orang buka pintu, dia boleh masuk. Jadi kena ketuk lah. Kena ada kita perbuatan ketuk. Kalau pergi rumah orang, pergi duduk depan pintu, nak tunggu dia buka pintu, susah. Kalau ada JNT mai sini nak hantar barang, macam mana? Dia mai, dia tak ada horn apa-apa, dia tak turun, dia tak cari. Macam mana? Agak-agak dia jumpa tak? Dia nak hantar kat siapa? Ada. Apa kena buat? Sekurang-kurang on pin. Oi, bising ni benda ni. Pin. Hai. Ni kenal tak? Okey. I see. Sikit. Okey, baik. Apa cerita ni? Qara'al baba, ketuk. Ini perbuatan ketuk tu ditaklif orang itu. Jadi kalau tak ketuk tu maksudnya macam mana? Letih kot, nyangkui banyak kan, angkut pasir banyak, letih. Kadang dapat ilmu pasal khidmat tu. Khidmat pun macam mana? La haula wala quwata illa billah. Allah beri. Dapat tauhid tu punya, angkat pasir je. Nyangkul pun angkut. Boleh nyangkul. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Dapat tauhid dengan menyangkul ya rupanya. Ngaji tak dapat tauhid. Rupanya khidmat dapat tauhid. Nanti saya suruh cangkul lagi lah kalau gitu. Melawak tu menyambil. Tapi memang betul pun. Kadang-kadang kita mengaji bengap, dia tak dapat. Bila kita dapat? Bila kita khidmat pun dapat. Khidmat pun dapat. Yang khidmat tu pula, khidmat dengan ta'akul berfikir. Macam mana guru berfikir, kita berfikir tu. Tengok guru kita ni dia nak cari apa, dia buat apa ni. Sebelum dia suruh kita buat siap dah. Tu. InsyaAllah sama macam mana dia fikir, kita fikir. Sajalah, sana sikit. InsyaAllah sambung kita
Terbahagi pula wajib akli pada dua bahagi. Yang ni pandang pada sudut lain lah. Tadi pandang pada susah ataupun senang. Yang ni pandang adakah memang wajib akli ini memang dia wajib asal zati ataupun asalnya dia tak wajib, tapi dia wajib kerana ada perkara lain yang menyebabkan dia jadi wajib. Ada pula bab wajib yang macam tu. InsyaAllah kita jumpa nanti. Kami sun. Soal kalau ada sekali lalu. Asal sebut mudah aja, daruri, nazari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna Muhammad nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رحمتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن